Berita menarik hari ini di asoka.com, Sabtu 30 Oktober. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana Sabah dilihat mengalami tren peningkatan semula kes COVID-19 berdasarkan pemerhatian dalam tempoh 14 hari lalu. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, situasi itu dapat dilihat melalui graf kes harian COVID-19 yang dilaporkan di negeri ini. Hari ini saja katanya Sabah mencatat peningkatan mendadak sebanyak 61 kes kepada 650 kes berbanding 589 kes yang dilaporkan semalam. Beliau berkata walaupun jumlah daerah yang mencatat penurunan dan peningkatan kes adalah sama, iaitu masing-masing 13 daerah dan hanya satu daerah kekal seperti catatan semalam, namun kadar peningkatan agak tinggi. Bagaimanapun katanya daerah di pantai timur kecuali Kinabatangan dan Tawau menunjukkan penularan virus COVID-19 yang terkawal dengan jumlah jangkitan yang sedikit. Berikutan itu masih mengingatkan masyarakat negeri ini sekali supaya mematuhi semua SOP walaupun sudah lengkap divaksin. Seterusnya, kerajaan negeri menyambut baik usaha dan inisiatif kerajaan persekutuan dalam menganjurkan roadshow pasca rancangan Malaysia ke-12. Sesi roadshow berkenaan diadakan bertujuan membuat hebahan mengenai dasar, strategi dan inisiatif rancangan itu kepada semua pihak berkepentingan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata ini bagi memastikan pemegang taruh atau amanah di peringkat negeri mendapat maklumat terperinci dan penjelasan lebih tepat mengenai RMK-12. Katanya ia bertepatan dengan objektif RMK-12 iaitu Malaysia makmur, inklusif, mampan berlandaskan semangat keluarga Malaysia. Haji Ji berkata kerajaan negeri juga memberi jaminan akan memberi sokongan dan kerjasama sepenuhnya supaya program pembangunan RMK-12 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Menurutnya beliau percaya dengan komitmen, koordinasi dan kerjasama yang padu, pembangunan negeri dalam pelbagai sektor dapat dipacu ke tahap yang lebih tinggi. Seterusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat di semua peringkat. Haji Ji menambah kerajaan negeri dan rakyat Sabah berharap kerajaan persekutuan akan terus menyokong dan memberi perhatian kepada kemajuan negeri ini secara inklusif. Sementara itu, peruntukan pembangunan infrastruktur diterima Sabah dalam bajet 2022 perlu ditambah kepada antara 10% hingga 15% daripada jumlah yang diberikan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, 5.2 bilion ringgit yang disediakan dalam bajet itu tidak mencukupi memandangkan Sabah berdepan banyak masalah infrastruktur. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata walaupun banyak projek dibiayai melalui bajet tahun depan, masih ada lagi yang perlu ditambah berdasarkan keperluan semasa di Sabah. Katanya tidak dinafikan kerajaan pusat memberi keutamaan untuk melaksanakan projek mendesak seperti menaik taraf sekolah daif, tetapi masih ada lagi yang perlu diberikan perhatian. Sementara itu, Bung Mokhtar berkata kerajaan pusat juga perlu memberi perhatian kepada usaha mempercepatkan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Menerusi bajet tahun depan, kerajaan pusat menyediakan peruntukan untuk meneruskan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur negara bernilai 3.5 bilion ringgit termasuk untuk pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo dan projek penting lain. Berita seterusnya, Ahli Parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammadin Ketapi hari ini mengumumkan keluar daripada Parti Warisan Sabah dan menjadi Wakil Rakyat Bebas di Dewan Rakyat. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Segama turut mengumumkan menjadi Adun Bebas Mesra Kerajaan Negeri di Dewan Undangan Negeri. Beliau adalah pemimpin kedua warisan meninggalkan parti itu dalam bulan ini selepas Ahli Dewan Undangan Negeri Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob pada 8 Oktober lalu. Muhammadin dan juga Adun Segama berkata keputusan keluar parti dibuat demi usaha dan tumpuannya untuk membawa pembangunan di Dun Segama dan Parlimen Lahad Datu. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana seorang bayi lelaki berusia setahun ditemui rentung dalam kebakaran sebuah rumah yang terletak di tingkat 3 bangunan AIA
Jalan 2 Sandakan malam tadi. Mayat bayi dikenali sebagai Adam itu ditemui anggota bomba sebaik api berjaya dikawal daripada terus merebak. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 11.09 malam. Kebakaran dapat dikawal pada jam 12.24 tengah malam dan seorang bayi lelaki ditemui di dalam rumah bangunan 6 tingkat berkenaan. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Menurutnya, mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut dan punca kejadian masih dalam siasatan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di desoka.com.